Salam sejahtera dan salam seroku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyaksikan penyerahan zakat tabung haji kepada tabung Baitul Mal Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Penyerahan zakat berjumlah lebih 2 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2021 itu telah diserahkan Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Datuk Seri Amrin Awaluddin kepada Yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak Datuk Misnuh Taha. Menurut Datuk Seri Amrin, pembayaran zakat yang dilakukan Lembaga Tabung Haji itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sebagai sebuah organisasi Islam yang prihatin untuk memperkasakan kewangan Islam. Selain itu, katanya ia juga untuk pembangunan sosio-ekonomi ummah bagi manfaat golongan asnaf. Datuk Seri Amrin menambah, tabung haji turut memperuntukkan 28.8 juta ringgit bagi melaksanakan program tanggungjawab sosial korporatnya termasuk program Ehsan untuk memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Selanjutnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak telah melakukan lawatan kerja pertama ke daerah Marudi pada Rabu. Beliau turut diiringi Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu dan Timbalan Menteri Perumahan dan Kesihatan Awam Michael Tiang Ming Ti. Dalam lawatan kerja itu, Datuk Seri Dr. Sim telah mengadakan mesyuarat tertutup bersama pemimpin Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Marudi bagi membincangkan isu-isu berkaitan dengan pembangunan dan ketiadaan doktor pakar di Hospital Marudi serta turut membincangkan isu politik semasa. Selesai mesyuarat, beliau dan rombongan telah mengadakan lawatan ke Majlis Daerah Marudi dan meluangkan masa lebih kurang sejam untuk mendengar taklimat serta rancangan pembangunan yang akan diadakan bagi mengindahkan Bandar Marudi. Selepas taklimat itu, Datuk Seri Dr. Sim berkata beliau akan memastikan segala masalah yang dihadapi Majlis Daerah Marudi mendapat perhatian sewajarnya daripada Kerajaan Sarawak. Ujarnya lagi, beliau akan memaklumkan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tempatan, khususnya Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil dan Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala berkenaan perkara tersebut. Tambah beliau, perkara berkaitan juga akan dimaklumkan kepada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB dan agensi-agensi kerajaan yang lain berkaitan sistem pembentongan dan pembuangan sampah domestik. Selain itu, katanya permohonan dan cadangan untuk membina tempat pelupusan sampah bagi setiap rumah panjang akan diambil perhatian serius kerana ia melibatkan alam sekitar. Berikut pula di Sebuyau, sebanyak 300 pek bubur lambuk telah diagihkan kepada penduduk di sekitar Pekan Sebuyau pada Rabu. Pengagihan tersebut telah disempurnakan Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Menurut Datuk Seri Rohani, program seumpama ini bertujuan berkongsi rezeki dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain sekaligus menjadikan Ramadan kali ini lebih meriah dan diberkati. Sementara itu, program Sentuhan Rohani Infak Ramadan 2022 Anjuran Parlimen Batang Lupa diteruskan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau. Menerusi program itu, seramai 50 penerima yang terdiri daripada warga emas, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU menerima sumbangan bakul makanan di Kampung Hulu Sebuyau pada Rabu. Penyampaian sumbangan telah disempurnakan Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim kepada penduduk kampung tersebut termasuk pelatih pusat dalam komuniti PDK Seri Ruai Sebuyau. Berikutnya mengenai program Jelajah Agri Komuniti #Keluarga Malaysia 2022 yang dijangka dapat menarik minat masyarakat menceburi bidang kerjaya dan keusahawanan berasaskan agri komuniti. Berucap ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Pusat Mini Pemprosesan Koko dan Jalan Ladang di Kampung Ketimbong, Sebuyau pada Rabu, Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komuniti Datuk Willy Mongin berkata, program itu juga dapat memberi pendedahan kepada golongan belia sekaligus mendorong mereka terlibat aktif dalam sektor agri komuniti. Jelasnya, peserta program turut menerima insentif seperti baja, peralatan kecil pertanian termasuk khidmat latihan dan nasihat. Mengulas mengenai pusat mini pemprosesan koko yang telah siap sepenuhnya pada Julai 2021, Datuk Willy menambah, ia dibina bagi menyediakan kemudahan kepada pekebun koko di kawasan Sebuyau untuk memproses biji koko.
Katanya jumlah tanaman berkeluasan 14.13 hektar di kawasan berkenaan diusahakan oleh 16 orang pekebun dan akan memberikan faedah kepada para pekebun di bawah kelompok kampung. Beliau berharap kemudahan pusat mini dan jalan ladang ini memberikan manfaat dan impak positif kepada semua peserta tanaman koko di bawah kelompok kampung Ketimbung Sebuyau. Dalam program berasingan, Datuk Willy turut mengadakan lawatan ke pusat mini pemprosesan koko dan ladang kampung Ketimbung. Di Serian pula, program pelancaran jerayawara penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS Zon Bahasa Cina bahagian Serian ke-5 telah diadakan di Lloyd Cottage pada Rabu. Duta Khas Perdana Menteri ke Jepun, Republik Korea dan Taiwan merangkap Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Riot hadir merasmikan program tersebut. Menurut Datuk Seri Richard, Zon Bahasa Cina terdiri daripada 9 buah sekolah merangkumi 5 sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan 4 sekolah jenis kebangsaan SJK. Semasa berucap, beliau menjelaskan penubuhan PIBKS ini merupakan salah satu inisiatif yang terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan swasta dalam memperkasakan sekolah. Sehubungan itu, beliau berharap peranan PIBKS dapat digerakkan ke peringkat akar umbi di sekolah masing-masing di samping meneruskan pelibatan dan komitmen PIBKS sehingga mencapai matlamat pada masa akan datang. Beralih ke perkembangan di Sibu, Pejabat Residen Bahagian Sibu, Pemadam Daerah Sibu dan Surau Al-Hamra, Kompleks Islam Sarawak Sibu telah bekerjasama menganjurkan program agihan bubur lambuk bertempat di lobi Kompleks Islam Sarawak Sibu pada Rabu. Simbolik penyerahan tersebut bermula sekitar jam 4 petang dan disempurnakan Residen Bahagian Sibu, Wong Hee Sieng. Bubur tersebut telah diserahkan kepada setiap ketua jabatan di Kompleks Islam Sibu bagi mengeratkan hubungan silaturahim dan kerjasama antara kaki tangan mereka. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP, kita masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam Ramadan dan salam UKAS.